Dia kata yang pandang aneh kepada Islam ni bukan orang luar, orang Islam sendiri pun. Dia tengok satu keluarga, satu orang, satu pekerja, satu orang kawan dia, staf di pejabat dia, kalau mengamalkan Islam, dia pun nampak, dia rasa pelik kan. Raja nak semayang, masuk waktu nak pergi semayang. Kan? 2.5, 3.5 pun tak apa semayang zuhur. Dia tengok satu orang yang bila 1.5 nak pergi semayang ni, dia tengok pelik. Dan inilah yang berlaku kepada umat Rasulullah SAW sendiri. Orang Islam sendiri akan pandang pelik dengan ajaran Islam. Orang Islam sendiri akan pandang hina dengan ajaran Islam, dengan undang-undang Islam, dengan pelaksanaan Islam. Tuba lil ghuraba. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah, yang menegakkan Islam sepenuhnya, yang mengamalkan Islam sepenuhnya, mereka adalah sedikit. Dan Nabi kata, beruntunglah kumpulan yang sedikit itu. Beruntung, Nabi kata, beruntung. Dia kata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Islam, kata Rasulullah, mulai berkembang dalam keadaan asing. Nabi sebut ni, bada'al islamu ghariban. Hadis ni banyak sanad, yang ni salah satu daripada sanad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan banyak sahabat meriwayatkan hadis ni, dan seolah-olahnya hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah berkali-kali. Nabi sebut banyak kali, Nabi sebut banyak tempat. Hadis yang sama juga, dan ada tambah sikit, iaitu sahabat tanya, qila ataupun qal, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah itu orang-orang yang asing wahai Rasulullah? Alladzina yuslihun ma afsadan nas, iaitu mereka-mereka yang memperbaiki, menjalankan, meneruskan sunnahku ketika mana orang merosakkannya. Ketika mana orang merosakkannya. Kita tengok huraian daripada Syekh Fahmi terhadap hadis ni. Tengok keterangan di bawah. Apa yang Nabi maksudkan gharib. Gharib, jemaah bahasa kita pelik. Orang cerita, dia kata semalam aku balik pergi Sungai Tani 9 jam. Perlis pergi Sungai Tani 9 jam, kita kata gharib. Gharib tu pelik. Kenapa Nabi sebut bada'al islamu ghariban? Nabi sebut Islam itu berkembang, bermula dalam keadaan gharib, yang pelik, yang asing. Dia tak boleh orang tu pakar bahasa Arab, lepas tu dia hurai hadis, tak boleh. No? Takkan hurai dengan cara yang betul, dengan tuntutan yang betul, dengan kehendak Nabi yang betul. Satu orang yang pakar bahasa Arab semata-mata tak boleh. Dia mesti satu orang yang nak hurai hadis ni, bukan saya dan bukan kami, mesti ulama hadis. Mesti ulama hadis yang seperti Al-Imam Bukhari, yang seperti Al-Imam Ibn Hajar, yang seperti Imam An-Nawawi, yang sudah melihat ratusan ribu hadis lain, baru dia tahu Nabi sebut gharib di sini maksud dia macam ni. Tahu mana? Sebab dalam hadis lain Nabi sebut begini. Kalau saya hak tahu bahasa Arab saja, terjemah gharib, pelik. Oh, sedap mah hurai. Macam-macam boleh hurai pelik. Kan Islam mai pelik, orang tak bagi, orang semua nak buka aurat, Islam suruh tutup aurat, suruh tutup badan. Boleh juga hurai macam tu. Jadi tak boleh ikut kesesuaian bahasa Arab. Mesti lihat kontekstual hadis. Kenapa Nabi sebut hadis itu, di mana Nabi sebut, ada peristiwa apa Nabi sebut. Banyak benda nak kena tengok, maka perlu rujuk huraian para ulama yang alim, yang telah pun melihat
konteks hadis-hadis lain, barulah keluar huraian yang sebenar. Kata Syekh Fahmi, Islam mulai tersiar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah tuan-tuan di sini, bada'al Islamu ghariban. Bila satu hari Nabi sebut kepada sahabat, Islam ni dulu mula dalam keadaan yang gharib. Kata para ulama, gharib di sini maksudnya qalil, sedikit. Tuan-tuan nampak tak? Makna yang dikendaki tu tak terlintas pun di akal kita. Kita duk kata gharib ni macam lain. Gharib ni di sini bermaksud ketika itu jumlah yang mendukung Islam, mendukung perjuangan Rasulullah sikit. Di mana Nabi mula? Kan, di mana Nabi mula mengembangkan Islam tu antara soalan kalau tuan-tuan nak tengok pengetahuan kita tentang Islam, hak tu antara soalan yang paling mudah dalam dunia lah. Di manakah agama Islam ni mula berkembang? Kan, Mekah ha? Boleh balik, boleh tanya anak. Hari tu saya bagi soalan lain, ni hak soalan minggu ni punya. Islam ni dilahirkan, cahaya Islam ni mula muncul di mana? Mula dikembangkan di mana? Di bumi Mekah, bumi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika satu alam ini tak ada ajaran Islam. Saki-baki ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu ada, tu pun dah mula diselewengkan. Bila Nabi duduk di Gua Hira, tuan-tuan boleh bayang keadaan ketika tu, Mekah, Kaabah sudah ada, tapi bangunan pun taklah macam hari ni ada. Tetapi dia tetap bandar. Mekah ketika tu dia masih juga bandar. Nabi di Gua Hira, tempat yang sebahagian kita pernah naik tu, di situlah kali yang ke berapa puluh Nabi duduk di situ. Sebab apa saya sebut kali yang ke berapa puluh? Sebab sebelum jadi Rasul, beberapa tahun dekat nak jadi Rasul, Nabi suka untuk berkhalwah. Khalwah bermaksud berseorangan di atas Jabal Nur, Bukit Nur ataupun Gua Hira. Kalau nak naik teksi daripada Mekah tu sebut Jabal Nur, situlah, ataupun sebut Hira, Ghar Hira kan, sebut kat driver teksi tu, dia kata 20 ke 30 ke 20-30 rial naik, dia bawa pergi situ Jabal Nur. Beberapa tahun sebelum jadi Rasul, Nabi suka duduk seorang. Nabi tak suka bising-bising. Di Mekah ni ramai orang berzina, rumah pelacuran, lepas tu dengan jom heboh, dengan konsert, dengan Mekah banyak benda tu. Nabi rimah dengan lampu spotlight kalau malam ni contoh. Maka Nabi pun suka duduk seorang, sehinggalah ketika berusia 40 tahun Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, wahai Muhammad, kamu ialah pesuruh Allah. Ayat tu bukan dalam Gua Hira. Dalam Gua Hira Nabi dipeluk, kemudian disuruh baca. Bukan baca tu Jibril buat macam tu keluar tuan. Jibril boleh kan, dia pun boleh buat. Allah Ta'ala boleh izinkan kepada Jibril. Tapi waktu duduk dalam Gua Hira tu, Jibril mai dengan rupa bentuk orang. Rupa bentuk orang. Siapa yang pernah naik Gua Hira tu? Gua Hira tu kecil lah. Kalau seorang semayang, orang nombor 2 tak boleh dah nak semayang kan, duduk tunggu. Jadi Jibril masuk, Jibril suar ketah kat Nabi, lembaran disebutkan dalam hadis tu. Jibril suar ketah tu, Jibril tunjuk ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Jibril kata baca, Iqra. Nabi kita tak reti baca. Sampailah 3 kali Jibril pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat nombor 5. Lepas tu Jibril pun pi dan Nabi pun turun
daripada gua tu turun. Siapa yang pernah daki tu dia boleh bayang lah. Kan? Turun kosong kan. Sana gunung sana dia bukan ada sebatang pokok pun tak ada, beruk banyak. Kan? Beruk besar-besar pula. Cerita beruk pula dah. Pokok tak ada, kosong. Tuan-tuan naik Gunung Jerai, tuan-tuan bayang kosong, botak. Lebih kurang tu lah, sebab nak daki tu sejam juga kan. Tapi dia tak setinggi Gunung Jerai. Bila turun pun kosong. Dia tak ada pokok ke apa ke, turun batu sajalah. Batu. Waktu duduk tengah turun, baru Jibril datang sekali lagi. Dan sekali ni Jibril datang dengan rupa yang asli. Rupa paras yang asli, iaitu rupa paras malaikat. Jibril duduk di atas. Dia buka sayap dia. Jadi Rasulullah pun tengok sayap Jibril tutup di antara barat dan timur ketika itu. Waktu itulah Jibril sebut, wahai Muhammad, kamu adalah pesuruh Allah. Kamu adalah utusan Allah. Kamu ialah wakil Allah. Bila Nabi dengar Jibril sebut Rasulullah, kamu wakil Allah, dan aku Jibril. Rasulullah pun Nabi tak tahu apa dia, Jibril pun Nabi tak tahu apa dia. Tapi Allah Nabi kenal. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Nabi tahu alam ini Allah yang menciptakannya. Maklumat bahawa Allah itu pencipta, semua orang Arab beriman. Tuan-tuan, semua orang Arab beriman bahawa Allah ialah pencipta. Tetapi penduduk Mekah ketika itu mensyirikkan Allah. Dia petak berhala 360 biji keliling Kaabah, sebelum Nabi lahir lagi. Tapi kalau tanya siapa ciptakan langit? Allah. Maka Nabi tahu alam ni diciptakan oleh Allah. Tuhan yang tidak dapat dilihat di dunia ini dengan mata kasar, tetapi yang menggerakkan angin dan setiap zarah dalam alam ni Allah. Bila makhluk pelik yang Nabi tak pernah tengok, makhluk pelik, tuan-tuan, malaikat Jibril pula tu duduk di atas langit, wahai Muhammad, kamulah utusan Allah. Utusan Allah ni kerja dia apa dia? Kenapa lantik aku? Maka begitulah persoalan-persoalan yang timbul dalam hati dan pemikiran Nabi ketika tu. Nabi pun balik. Kemudian lepas balik, Nabi pun dibawa jumpa satu orang yang pakar tentang ilmu, tentang kitab Injil dan Nasrani, kan, iaitulah sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah, Waraqah ibn Naufal nama. Waraqah ibn Naufal dia pakar. Bila bawa pi Rasulullah ke situ, Waraqah bin Naufal pun kata, wahai Muhammad, kamulah Nabi terakhir yang disebut berkali-kali di dalam Taurat dan Injil. Dan Allah telah memilih kamu, wahai Muhammad, yang disangkakan oleh kebanyakan Yahudi Nabi itu adalah daripada bangsa Yahudi. Apabila kamu telah dipilih untuk menyebarkan ajaran ini, wahai Muhammad, kamu akan didustakan, kamu akan dikeji, kamu akan dipukul, kamu akan dikeluarkan daripada Mekah. Nabi pun mencelah. Nabi kata, awa mukhrijiyahum, takkanlah sampai mereka mengusir aku daripada kota Mekah. Yang tu Nabi tak boleh nak percaya, sebab orang Mekah kesemua mengenali Rasulullah dan orang Mekah semua memuji Rasulullah. Jadi bila Waraqah bagi tahu, wahai Muhammad, mereka akan sekian dan mengusir kamu, halau kamu daripada Mekah. Sedangkan orang Mekah semua menyayangi Rasulullah. Pemuda saleh, pemuda baik, pemuda yang tidak pernah menipu. Seumur hidup dia pemuda yang amanah, Muhammad. Bila Waraqah bagi tahu sifat Rasul ialah mereka akan diusir, maka Nabi kata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku?
Waraqah kata, ya wahai Muhammad, tidak ada rasul yang membawa ajaran ini kecuali mereka akan diperangi dan diusir oleh kaum mereka. Mulalah Rasulullah SAW duk tunggu wahyu yang kedua. Tuan-tuan bayang, ketika itu dalam alam ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang je yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni sampai hari ni jadi berbilion ni, waktu tu Nabi seorang lah dalam kota Mekah. Tuan-tuan boleh bayangkan malam ni tuan-tuan seorang je Islam, lepas tu pi sebar Islam. Ada 7 bilion, pi lah sebar macam mana pun. Kita pun balik duk bayang, terbayang muka anak pun tak lepas dah. Anak di rumah, kita main kuliah, anak 2 orang tak semayang. Kalau Allah buh atas kita tanggungjawab untuk sebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atas belakang bau kita, dalam rumah kita aja Islam tu duduk, tak keluar dah. Dalam rumah kita aja tak keluar dah. Betapa sukar dan peritnya Rasulullah menyebarkan Islam ini. Maka Nabi sebut, lepas tu pula, lepas Nabi duduk Madinah ni, hadis ni, Nabi dah duduk Madinah dah ada negara Islam. Nabi sebut kat sahabat, bada'al islamu ghariban. Dulu Islam kami mula kembangkan Islam dengan jumlah yang begitu sedikit di Mekah. 13 tahun di Mekah, yang ni fakta tuan. 13 tahun di Mekah yang masuk Islam tak sampai, tidak melebihi 250 orang. 13 tahun. Siang malam Nabi berdakwah. Orang Mekah punya keras. Tempat yang paling keras sekali Allah pilih, iaitulah Makkah Al-Mukarramah untuk Nabi berdakwah. Nabi balik hari pertama, minggu pertama Islam tu, hari keberapa terus Nabi berdakwah kepada orang yang pertama, iaitulah Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi berdakwah kepada Khadijah, isteri baginda, isteri Nabi Khadijah terus terima ajaran Islam ini. Nampak tuan? Nabi tunjuk dah nak berdakwah, yang pertama sekali kena Islam, yang nak kena bantu kita, sokong perjuangan kita, sokong pergerakan kita, sokong dakwah kita, mesti isteri. Kalau tidak sangkut, mesti isteri. Maka isteri Nabi masuk Islam, nombor 1. Kemudian siapa lagi dalam rumah Nabi? Zaid ibn Harithah. Tak payah ceritalah Zaid ni siapa, tuan-tuan kena tengok sendiri. Pasal apa dia duduk dengan Nabi, pasal apa sampai nama dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Dia bukan ahli keluarga Nabi ni. Zaid bin Harithah ni bukan ahli keluarga Nabi. Tetapi ketahuilah malam ni tuan-tuan, dia ialah manusia kedua yang sebut atas muka bumi Allah ni di kalangan umat Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Zaid bin Harithah. Nombor 3, juga dalam rumah Nabi, seorang ahli keluarga yang Nabi bela, ahli keluarga Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, Nabi bela, waktu tu tak menantu lagi lah kan, iaitu Ali ibn Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali Nabi bela pasal apa? Hak tu lagi panjang. Sayyidina Ali ni cerita kan, memang panjang lah cerita Sayyidina Ali kan, manusia hebat. Ali ibn Abi Talib dipelihara oleh Rasulullah. Nabi pergi ambil di rumah Abu Talib, Nabi jaga. Maka ada 3 kanak-kanak dalam rumah Nabi, Anas ibn Malik, Zaid ibn Harithah, Ali ibn Abi Talib. 3 kanak-kanak, 3 hebat. Pasal apa? Rumah Nabi, duduk dalam rumah Rasulullah. 3 panglima pun panglima, ulama pun ulama, 3 ni. Kemudian masuk Islam Ali bin Abi Talib. Nombor 4 barulah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kita selalu dengar Abu Bakar nombor 1 masuk Islam. Dia bukan yang pertama. Abu Bakar ni orang dewasa pertama. Orang dewasa lelaki pertama yang masuk Islam, Abu Bakar.
Kalau ikut ranking betul-betul, yang ni, 4 orang ni. Nabi berdakwah, 4 orang ni masuk Islam. Kemudian Abu Bakar berdakwah lagi yang lain. Abu Bakar berdakwah lagi, Abdul Rahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, ramai. Yang 10 Nabi jamin syurga tu, lebih kurang 6 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Islam bergerak secara rahsia di bumi Mekah. Tak boleh umum. Kalau umum je Islam, mereka pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Bada'al Islamu ghariban. Kami dulu, Nabi nak sebut, mula mengembangkan Islam dalam keadaan yang sedikit. Dalam keadaan yang sedikit. Dan akhirnya, bumi Mekah tak subur lagi untuk Islam. Allah arahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Semua faham lah. Ayat pertama, bada'al Islamu ghariban. Nabi nak beritahu, dulu kami mula di Mekah dalam keadaan gharib, iaitu qalil, sikit je. Sampai ke sudah, di Mekah ni sampai ke sudah kena tentang, walaupun selepas 3 tahun Nabi dakwah secara rahsia di rumah ataupun markas Islam, waktu tu rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, dekat dengan Safa, dekat dengan Bukit Safa hari ni. Di situ habis Nabi berdakwah cara senyap, cara rahsia, habis-habisan. Tuan-tuan, rumah tu tuan-tuan sampai lepas 13 tahun kerajaan Mekah tak tahu rumah tu sebagai pusat penyebaran Islam. Hebat, walaupun kerajaan Mekah ni sebuah kerajaan kira SB dengan semualah kan, dia punya kelengkapan, tapi Nabi jaga, Nabi jaga tempat itu sampai habis berdakwah secara rahsia. Allah arahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, dah tiba masa untuk kamu berdakwah secara terang-terangan. Mula dakwah terang-terangan, lagilah ke semua yang Islam ditangkap oleh tuan masing-masing ataupun ahli keluarga masing-masing. Kena tangkap. Kenapa tuan? Kena tangkap untuk disiksa. Waktu itulah ada yang dibakar, ada yang digelek, ada yang diletak batu, ada yang dipukul, ada yang tidak diberi makan, kurung dalam rumah. Nabi mengenangkan peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini akan kembali gharib di atas muka bumi Allah, akan kembali sedikit. Nampak macam kontradiksi, nampak macam ada pertindihan faham, tanaqud dia panggil dalam bahasa Arab. Dalam hadis lain, Nabi pernah sebut umat Islam akan jadi ramai. Betul tak tuan-tuan? Umat Islam akan jadi ramai, tetapi seperti buih di lautan. Hari ni 2018, orang Islam ramai tak? Ramai. Daripada 7 bilion orang Islam, 2 bilion. 2 bilion orang Islam. Sekarang ni populasi penduduk dunia 7 bilion. Orang Islam meningkat banyak. Sebab orang lain tak mau kahwin. Di Eropah ada masalah tak mau kahwin. Sampai, tak payah cerita. Kan, polisi kerajaan sana sampai sediakan susu pada bayi yang baru lahir berapa, sebab mereka tak mau. Jadi hak Islam ni berkembang laju. Jadi orang Islam 2 bilion macam yang Nabi sebut, ramai. Dan realiti hari ni orang Islam ramai. Kenapa dalam hadis ni Nabi sebut Islam akan kembali sedikit? Bukankah sekarang ni dah berada di penghujung zaman, di akhir zaman? Ya, kita dah berada di penghujung. Nabi sebut di penghujung usia zaman, usia alam ini, Islam akan kembali sedikit. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata para ulama, tak ada percanggahan makna di antara dua hadis tersebut. Nabi sebut hadis yang pertama, orang Islam akan ramai, ya, dikerumuni dan dizalimi serta dibuli oleh orang-orang lain sedunia, ya, yang tu pun terjadi.
Dan apabila Nabi sebut keadaan Islam ini akan kembali seperti awalnya dahulu, iaitu kembali ghuraba, kembali sedikit, maka kata para ulama, ghuraba adalah seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sedikit itu ialah hanya sedikit daripada mereka yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Hak ni betul. Yang ni betul. Apabila Rasulullah sebut hanya sedikit saja yang akan kembali kepada keadaan seperti asal dahulu Islam berkembang. Tak ramai yang pegang dengan Islam ketika Islam mula berkembang dahulu di Mekah, begitulah di akhir zaman. Tak ramai di kalangan orang Islam yang berpegang betul-betul dengan ajaran Islam. Yang ni kita tengok yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Bila Nabi kata bertuahlah, tuan-tuan tengok terjemahan, maka beruntunglah, bertuahlah orang-orang yang asing, yang sedikit ni. Maka sahabat tanya, dalam hadis lain juga sahih, manil ghuraba? Ya Rasulullah, siapa yang bertuah ni, yang sikit ni? Nabi pun sebut, mereka yang mengamalkan ajaran aku sepenuhnya ketika orang lain merosakkannya, mematikan ajaran aku tersebut. Saya pun dalam perancangan saya dah mula karang dah sikit, 25 sunnah Nabi yang dibunuh di masjid Malaysia. Kan, sunnah-sunnah Nabi yang dibunuh, kan. Tuan-tuan pusing berjalan, saya sampai ke Johor, Pahang, Terengganu, duk pusing merata, kan. Sampai masjid saya perhati tengok wirid yang Nabi ajak, tuan-tuan. Satu Malaysia ni, tuan-tuan, antara yang paling lengkap buat wirid tu ikut sunnah, Matin ni. Matin ni nombor satu. Hak lain pilah, masjid negeri ke, masjid negara ke, termasuk masjid negara yang saya duduk ceramah beberapa kali dah, kan. Dia ubah habis hak Nabi ajak tu. Apa dia? Habis apa nama ni, semayang, dia istighfar, lepas tu dia baca ayat kursi, Al-Fatihah. Dia tak habis. Satu Malaysia macam tu, kan. Satu Malaysia macam tu. 95% saya pusing sampai Sabah, sampai Sarawak sama, kan, kecuali Matin. Cuma ada satu je sunnah di sini yang juga dimatikan, yang masuk dalam senarai 25 yang saya karang tu, iaitu bila azan Isyak kita tak bagi laluan azan. Hak tu kena hidupkan. Yang tu saja, kan. Hak lain tu alhamdulillah lah, kan. Sini nombor 1 lah. Termasuk doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, kan. Doa tu doa lepas semayang. Nabi suruh Sayyidina Muaz baca, kan, lepas semayang. Daripada 100 masjid, 99 tak buat doa tu kecuali Matin, kan. Matin saja. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, doa selepas bagi salam, kan. Dibunuh oleh 99% masjid di Malaysia ni. Ni yang Nabi sebut ni. Yang tu baru satu sudut, tuan-tuan. 25 tu saya himpun yang dibunuh di masjid dalam Malaysia ni. Sunnah yang memang sabit dengan hadis yang sahih, tapi dibunuh dengan kejam, kan. Alladzina yuslihun ma afsadan nas, ketika manusia membunuh sunnah aku, kata Nabi, ghuraba, golongan sedikit ni menghidupkan sunnah itu. Tuan. Jadi kena hidupkan balik hak Nabi ajak ni. Tu tak tengok lagi yang benda-benda lain dalam kehidupan kita yang berkait dengan ajaran Islam. Yang lain lagi banyak lah. Yang lain lagi banyak. Kemudian kata Syekh Fahmi, kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia ketika itu. Hari ini tak sampailah 2/3, kan. 2 bilion ada 1/3 pun tak sampai. Tapi ramailah 2 bilion tu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia. Hari ini
Islam dipandang ganjil. Kalau orang Islam tutup aurat, dikatakan menyekat kebebasan wanita Islam. Bila tutup pakai tudung, apa semua pakai stokin kan. Tapi apa nama ni, padri wanita, apa sisters apa semua kan, di dalam gereja depa pakai macam tu juga sampai hari ni tuan-tuan. Pakaian bonda Nabi Isa tu yang sisters duk pakai di gereja tu, yang tudung tu, yang tudung semua ni tutup ni. Ni ada tutup tudung kan. Kemudian wanita-wanita Yahudi hari ni tutup aurat semua. Kan tutup semua ni. Wanita Yahudi hari ni tudung labuh hitam. Wanita Yahudi sampai hari ni di Israel kan. Tidak dipandang, tidak dihina dan tidak dilemparkan dengan tuduhan. Tetapi kepada Islam, seluruh dunia memandang pelik. Selain sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Ni ayat siapa ni? Ayat Syekh Fahmi lah. Dia pun di Malaysia pun sama keadaan, di Indonesia pun sama. Syekh Fahmi ni isteri Malaysia pun ada kan, isteri Indonesia pun ada. Jadi dia di Malaysia pun dia duduk, di Indonesia pun dia ada pondok kan. Dia kata yang pandang aneh kepada Islam ni bukan orang luar, orang Islam sendiri pun. Dia tengok satu keluarga, satu orang, satu pekerja, satu orang kawan dia, staf di pejabat dia, kalau mengamalkan Islam, dia pun nampak, dia rasa pelik kan. Raja nak semayang, masuk waktu nak pergi semayang kan, 2.5, 3.5 pun tak apa semayang zuhur. Dia tengok satu orang yang bila 1.5 nak pergi semayang ni, dia tengok pelik. Dan inilah yang berlaku kepada umat Rasulullah SAW sendiri. Orang Islam sendiri akan pandang pelik dengan ajaran Islam. Orang Islam sendiri akan pandang hina dengan ajaran Islam, dengan undang-undang Islam, dengan perlaksanaan Islam. Tuba lil ghuraba. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah, yang menegakkan Islam sepenuhnya, yang mengamalkan Islam sepenuhnya, mereka adalah sedikit. Dan Nabi kata, beruntunglah kumpulan yang sedikit itu. Beruntung, Nabi kata, beruntung. Jadi tuan-tuan tak payah berasa rugi, tak payah berasa malu, tak payah berasa pelik kalau kita dipandang pelik dan dipandang ketinggalan oleh orang lain. Sebab dunia ni sat saja. Dia nak kata kat kita pun, katalah 60 tahun nak kata. Nanti orang Islam nak pandang dia balik dengan pandangan pelik, bukan 60 tahun, puluh ribu tahun. Di mana? Di mahsyar esok. Mahsyar esok kena lagi lama. Tempoh untuk orang-orang hari ni yang lawan dengan hukum Allah, tempoh untuk orang hari ni yang menghina hukum Allah, untuk mereka dipandang pelik lebih lama, puluh ribu tahun. Kemudian seorang Muslim yang iltizam, komitmen dengan ajaran agama, dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Betul? Contohnya, kalau ada satu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang minta izin nak solat. Syekh Fahmi Zamzam kata, tindakan itu dianggap tak sopan dan kurang wajar dalam masyarakat. Apa dia ni? Sagi-sagi lah semayang. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan tidak dianggap sebagai perbuatan yang terkutuk. Begitulah nasib Islam di akhir zaman. Terasing dan tersisih dari masyarakat. Bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Kan? Orang kata dia tak Islam ke? I'm Muslim and I'm Malay. Dia kena sebut satu lagi. Saya Islam dan saya Melayu kan. Tapi lawan, terang-terangan lawan dengan Islam. Habis hadis yang ke-9. Tengok hadis yang ke-10.
Bahaya kemewahan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin. Silap. An Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah, bukan Rasulullah, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at bayna yadayhi sahfatan wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairun minna al-yawm natafarraghu lil ibadah wa nukfal mu'nah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawm khairun minkum yawma idzin. Rawahu Tirmidzi. Hadis ni panjang dan hadis ni yang terakhir malam ni insya-Allah. Hadis ni yang terakhir malam ni. Saya takat pukul 9 je. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jarang hadis Sayyidina Ali jarang. Ini antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni hadis-hadis dia macam ni bentuk dia. Kalau dia riwayat tu bentuk dia macam ni. Bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Sayyidina Ali cerita duduk macam ni lah dengan sahabat-sahabat ramai macam ni. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tiada ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Nampak susah bila masuk Mus'ab bin Umair tu, tengok tu pun tahu orang susah kan. Bertampung-tampung baju selendang pun bertampung tuan. Kita ni ya Allah 60 tahun dah hidup, mana pernah pakai baju bertampung? Kecil dululah kan, kecil-kecil lah tak ada takkan pakai ustaz. Pergi kebun pun baju elok. Pergi kebun. Subhanallah. Sahabat. Bila Nabi tengok Mus'ab bin Umair ni orang Mekah, hadis ni di Madinah. Masuk Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bertampung-tampung baju selendang. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, tu Mus'ab baru duk masuk, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu kerana sangat dimanjakan ibunya. Jadi Nabi duk teringat orang kampung Nabi ni. Nabi kenal lah antara jutawan besar di kota Mekah ketika itu selepas Khadijah ialah Khannas bintu Malik. Khannas ni mak ni lah, mak Sayyidina Mus'ab, Datuk Seri ni di Mekah waktu tu, kaya jadi bila dia kaya, lepas tu kemewahan dia semua turun ke Mus'ab, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ni satu Mekah tahu anak
anak jutawan. Kalau dia lalu tuan-tuan mana-mana supermarket, nak pergi faham ni, dia lalu supermarket, kata ada orang lain mai, orang tahu tadi Mus'ab duduk tang ni. Sebab apa? Sebab minyak wangi dia tu Tesco tak jual, Giant tak jual. Ni hak kita ni lah, K4 kan, tambah perlis K4 pun tak ada. Minyak wangi dia, kalau dia lalu tempat orang lalu, ni minyak wangi import Mus'ab bin Umair, punya kaya. Kalau dia pakai kasut, dia seorang je pakai kasut tu di Mekah. Nabi kenal orang kampung dia. Kalau dia parking kereta Lamborghini tu, sebiji tu lah dalam Mekah, orang lain tak pakai. Kira zaman tu unta lah, kira unta, kalau Mus'ab naik unta tu, unta mahal. Baju dia, slipper dia, minyak wangi dia, Mus'ab ni, dan seorang tampan. Segok pula, seorang yang tampan, tinggi sangat pun tak, pendek pun tak, sederhana pula. Rambut takat ni, husnul limah. Husnul limah ni kira bukan panjang sampai ni, jenis panjang sikit ni. Habis meter lah di kota Mekah tu kan, pemuda paling mahal lah. Subhanallah. Bila Nabi bawa Islam, dia masuk Islam rahsia. Sampai satu hari dia semayang, Uthman ibn Talhah nampak ahli keluarga dia, bagi tahu kat mak dia. Mak dia tak Islam kan, ni sedih lah kan. Ibu dia tak Islam, ibu dia kata kalau hang ikut Muhammad, sesin pun tak jangan ambil. Tuan-tuan, kalau ikut Muhammad, sesin pun jangan ambil. Hak ni, hak seorang berapa belas juta ni, hak mak nak bagi nanti ni, sesin pun jangan ambil. Rumah ke, tak kunci kereta, semua baju apa semua tinggal. Maka dia kata ajaran Muhammad itu jauh lebih tinggi daripada seluruh harta ibu. Dia pun tinggal semua harta mak dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesin pun tak ambil tuan. Satu kunci kereta pun tak ambil. Susah. Akhirnya berhijrah ke Madinah, tak bawa apa. Tak bawa apa, tapi hebat. Sehingga Mus'ab bin Umair dipilih untuk menjadi naqib pertama, ulama pertama yang Nabi hantar pergi Madinah. Madinah bukan calang-calang tempat. Madinah ni orang hebat ramai. As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az. Orang hebat ramai di Madinah. Nabi pilih Mus'ab bin Umair dalam peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama tu. Tuan-tuan dah baca sirah kan. Nabi pilih setelah 12 orang masuk Islam, dialah pi 2 orang naqib. Mus'ab bin Umair dengan Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, dia pi sana, tuan-tuan, sebelum Nabi hijrah, yang masuk Islam di Madinah 500 orang. Sebelum Nabi hijrah, Nabi tak pergi, baru hantar 2 orang ulama ni. Ketua dia ialah Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, waktu duduk Madinah tu lah ni peristiwa ni. Nabi duduk cakap dengan sahabat-sahabat, tak mula lagi baru duduk sembang, masuk Sayyidina Mus'ab. Bertampung baju dia, selendang pun bertampung. Teriak Nabi duduk depan, nitih yang mata. Kan, pasal apa? Sahabat tanya Rasulullah, kenapa? Dah teringat tu. Teringat tengok Mus'ab. Dulu lelaki termahal di kota Mekah. Pemuda lah, orang muda. Orang muda yang orang kata kalau nak dunia ni, waktu tu dah di tangan dia dah. Tangan, bukan kata baru nak fikir nak buat rumah macam mana tuan. Duk dah ada dah ketui-ketui emas kan. Tapi dia tinggal, dia pilih untuk bersama Rasulullah dan akhirnya mati syahid Sayyidina Mus'ab dalam perang Uhud sebagai ketua pemegang panji Muhajirin waktu tu. Ketua pemegang panji Muhajirin dalam perang Uhud, dia yang pegang, dan kemudian dia dibunuh, mati syahid dalam perang Uhud. Baru kita faham macam hadis ni, patutlah Nabi menitiskan air mata, takkan saja-saja tengok teriak. Kan? Nabi pandang tu. Hak Nabi nampak depan mata Nabi tu, kemewahan dia tu. Dia tinggal semua. Harta, wanita, kekayaan, kemasyhuran. Ibu dia di Mekah tu, dia tinggal.
dan bersama dengan Rasulullah. Kemudian habis Nabi menangis tu, Nabi terus sebut satu keadaan yang akan berlaku kepada umat Rasulullah akhir zaman. Tuan-tuan tengok apa hak Nabi sebut sebiji kena kepada saya dan kita semua, no? Tanda kiamat sudah hampir. Apabila tanda-tanda ini disebutkan oleh Rasulullah, dan hari ini 2018 kita tengok telah terjadi, iaitu Nabi kata sangat dimanjakan ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Ini mula hadis ni. Tengok keadaan Sayyidina Mus'ab tu, Nabi terus sebut satu benda. Allah ilham benda mukjizat lah, benda nak berlaku. Nabi kata bayangkan satu hari nanti. Ni dia terjemah bahasa buku ni, Syekh terjemah bahasa buku dia pula kan. Tok Guru terjemah bahasa buku, bagaimanakah keadaan kamu pada satu waktu nanti. Jadi tak sedap lah kan. Terjemah bahasa kampung sikit, Nabi macam Nabi sebut macam ni, hampa bayang satu hari nanti, macam tu. Hampa pun boleh bayang satu hari nanti macam ni. Nabi pun sebut, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu sore iaitu petang dengan pakaian yang lain pula. Nabi kata hampa boleh bayang satu hari nanti umat aku pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Tuan-tuan dengar hadis ni 2018 malam ni, what? Tuan kata, what? Ada apa? Ni semua kata macam tu. Ni saya baca ni. Nabi sebut benda ni cukup besar punya, benda yang cukup pelik, benda yang bagi Rasulullah dan para sahabat. Tuan-tuan, bukan sebab waktu tu tak ada teknologi. Waktu tu tuan-tuan ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi, bahkan teknologi waktu tu pakaian dia jauh lebih. Tuan-tuan pi museum-museum, sebab tu kalau pi luar negara, pi museum, terutamanya Mesir ke apa, tengok pakaian orang dulu. Bukan pakai macam baju Melayu kita. Kita baju Melayu paling kuat buh kerih, hak paling baru tahun ni. Hak butang kerih itulah. Hak tu paling moden sekali. Kan? Baju lepa dulu, baju orang dulu. Baju tu moden dah, kita tengok. Baju orang ramai pakai tu, dia baju dia. Cuba bayang baju Melayu kita, koman teruk baju dia ni, dengan lapis atas sekali baju. Kan? Semua macam sultan pakai. Maksudnya nak bagi tahu zaman Rasulullah tu bukan tak ada baju. Ada. Kalau Nabi nak pakai, sahabat nak pakai, mereka boleh beli di Syria lah waktu tu. Orang kata pusat membeli belah kan. Semua minyak wangi, pakaian, benda-benda dunia ni, sofa elok-elok ke apa ke mesin basuh, contohlah. Kena pergi beli di Syria. Zaman tu di Syria lah. Contoh saya sebut contoh kan. Tapi Nabi tak ambil benda tu, sahabat tak ambil. Bila sahabat sebut, Nabi sebut ke sahabat, hampa akan tengok satu hari nanti dekat dengan kiamat, tanda dekat dengan kiamat. Waktu tu manusia pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Kita kata, ada apa? Awak? Malam ni, saya dan kita semua, hati kita, tuan nampak iman kita. Tuan-tuan nampak betapa jauh pengamalan Islam kita dengan sahabat. Kenapa benda tu dipandang pelik oleh Rasulullah dan sahabat, dan benda tu tidak langsung pelik dalam kehidupan kita sampai malam ni? Pasal apa kita tak nampak pelik? Pasal kita berenang dalam dunia dan kemewahan. Nabi nak bagi tahu waktu itu ketika kamu melihat manusia pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, mereka dalam keadaan lemas dalam kemewahan. Siapa tuan? Saya sekali kita semua. Ni jubah ni pakai dari kemarin kah? Baru tukar atasan ya? Bukan dua ya Rasulullah. Yang Nabi dan sahabat pelikkan itu adalah dua sehari. Kita hari ni dah tiga. Dah tiga. Banyaknya baju di rumah kita. Nabi kata waktu tu wahai Muaz, waktu tu wahai Mus'ab, waktu tu wahai Abu Hurairah, betapa mewah umat aku, pagi baju lain, petang baju lain. Kita berasa tak ada apa ya Rasulullah, biasa.
Macam kita nak habaq ke Nabi lah ni, awak tak ada apa. Betapa ganjilnya perasaan kita yang kurang iman dengan ganjilnya keadaan Rasulullah dan para sahabat yang penuh dengan iman. Nampak tuan-tuan? Nampak? Ni baru kita nampak bahasa betul. Benda tu lah yang kita tengok. Apa lagi Nabi sebut? Tengok apa dia Nabi sebut. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Jadilah. Hak ni cukup jadi ya. Mana mau satu mata makan. Cuba ibu-ibu di belakang tengah hari esok masak semata ya. Dia tengok-tengok. Kan? Angkat-angkat tudung. Menyegan depa ni. Tu dia, semata kena tuduh apa? Penyegan. Paling kurang kena ada kuah, sayur, goreng. Tiga. Habis satu, tarik satu. Habis ambil lauk, tarik sayur pula. Habis ni satgi orang buat main buah pula. Nabi sebut 2 piring je. Kita hari ni bukan 2 piring. Kalau ada 3, kita akan berasa pelik, berasa tak ada lauk, berasa miskin. Kalau ada 3 pinggan saja atas meja kita hari ni. Jauh tak? Jauh dengan kehidupan Rasulullah. Jauh dengan suasana iman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tahu takat mana jauh? Malam ni semua pakat berasa. Jauh dengan zaman Nabi. Buh satu pinggan, angkat satu pinggan, buh pinggan yang kedua. 2 pinggan ini sudah diibaratkan oleh Rasulullah sebagai lemas dalam kemewahan. Rupanya, ya Rasulullah, bukan 2 yang umat kamu makan hari ini. 6, 7, 8 pinggan diangkat. Bukan 8 pinggan nasi, 8 jenis tu. Nasi memanglah sepinggan, lepas tu tambah sepinggan lagi. Ini hak jenis tu Nabi sebut. Tambah di hotel kan. Dia angkat dessert, dia angkat buah, dia angkat aiskrim, lagi ayak panas, ayak sejuk. Nabi kata kamu akan tengok dekat dengan kiamat. Umat aku bila makan, tak satu hidang, dia angkat, dia letak hidang yang baru. 2 yang Nabi sebut. Rupanya lebih daripada 2. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Hak ni sebiji lagi. Betul-betul punya semua rumah ada. Dan kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Buh tirai tak? Buh tirai. Kita kata, ish, biasa. Ada apa buh tirai? Memanglah biasa. Sebab dunia duduk depan belakang. Duduk depan belakang hati kita. Ni hati kita. Dunia dia balut semua hati kita. Maka kita tak nampak di mana zuhud Rasulullah dan para sahabat tu tak nampak dan tak boleh bayang. Bila Nabi sebut satu keadaan yang lemas dalam dunia, kita tahu tak ada apa, biasa. Iman kita jawab. Siapa jawab tuan? Hati jawab. Lah memang semua diam, tapi semua hati jawab ni. Apa dia yang duduk di hati tuan? Iman lah. Imanlah yang duduk di hati. Iman itulah yang tolong jawab kekuatan iman tu. Kalau iman kuat, dia memang beriktikad begitu. Dia memang hidup dalam keadaan begitu. Kemudian sahabat tanya, ini poin yang paling penting sekali. Poin paling penting sekali. Penutup malam ni. Ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan, tengok sahabat nah. Bila Nabi kata kamu tengok nanti satu hari nanti umat aku pagi pakai baju lain, tengah hari pakai baju lain. Satu hari nanti kamu akan tengok umat aku, saudara-saudara kamu semua ni makan kemudian ditukar, diangkat dengan hidangan yang lain. Kamu akan tengok umat ini dekat dengan kiamat nanti rumah-rumah mereka diletakkan kelambu, tirai. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu lebih baiklah keadaan kami ketika itu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau keadaan kami ketika itu seperti itu, maksudnya lebih baiklah. Sebab apa? Sahabat kata macam tu. Tuan-tuan, bukan sebab nak senang lenang. Subhanallah. Kira-kira di dalam pemikiran sahabat,
undang-undang yang ada dalam pemikiran sahabat, kayu ukur yang ada dalam pemikiran sahabat, bila mana dalam keadaan yang senang macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, senanglah kami nak bagi perhatian sepenuhnya melakukan ibadah kepada Allah. Pikuk tu, sahabat dia pikuk ibadah. Kalau Allah bagi reta tu untuk ibadah, Allah bagi rumah besar tu untuk ibadah, Allah bagi duit lebih tu untuk ibadah. Faham dah? Tu ibadah. Ya Rasulullah, apa hak Allah bagi hak selesa-selesa tadi, ya Rasulullah, bolehlah kami bagi perhatian sepenuhnya beribadah kerana keadaan kami ketika itu lebih baik. Apa jawab Rasulullah? Nabi kata, tidak, bahkan kalian pada hari ini lebih baik. Kan kita orang tuan, no? Nabi tunjuk kat sahabat waktu tu, Nabi kata, tidak, bahkan kalian pada hari ini adalah lebih baik. Iaitu apabila seseorang itu tidak mengikatkan dunia, tidak memenuhkan dunia dalam kehidupannya, tidak mengelilingkan dunia dalam kehidupannya, maka kehidupannya jauh lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sunnatullah, itu adalah peraturan Allah di atas muka bumi. Selagi banyak kamu mengambil dunia dan kemewahannya, lagi sukar untuk kamu melakukan ibadah kepada Allah. Dengan sebab itu, apabila Nabi berdiri di depan pintu syurga, Nabi kata, aku telah melihat seluruh penduduk syurga, aku mendapati majoriti adalah orang-orang miskin. Orang kaya di mana majoriti? Qumtu ala babil jannah, aku dah berdiri depan pintu syurga, aku tengok semua penduduk syurga, dan aku mendapati majoriti mereka ialah orang miskin. Nampak tuan? Walhamdulillahirabbil alamin. Yang tu hadis yang terakhir untuk malam ni, dan kita akan sambung nanti insya-Allah hadis yang ke-11, sekiranya diizinkan oleh Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.